Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan kertas 2, bab 8, sukatan membulat. Kebanyakan subtopik dan konsep dalam bab ini akan dibincangkan. Soalan-soalan pada hari ini ialah soalan sebenar SPM. Jadi, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Raja menunjukkan semi bulatan AEB dengan pusat O. AEB di sini sebuah semi bulatan, pusat di sini O, boleh? Dan sukuan bulatan DCE dengan pusat C. DCE ialah sukuan bulatan, bermaksud 1/4 sesuatu bulatan. Pusatnya di sini C. Guna pi sama dengan 3.142, hitung nilai theta dalam radian. Baik, untuk mencari nilai theta ini, kita perlu tahu kedudukannya, yaitu di sepanjang garis lurus COB. Biasanya kita perlu mencari maklumat lain sebelum kita boleh mendapat nilai sudut theta ini. Contohnya, di sini kita dapat memerhati bahawa sudut COE berada di sebelah sudut theta. Maka, sudut COE tambah dengan sudut theta sama dengan 180 darjah. Jika kita mampu mencari sudut COE, maka kita boleh mencari sudut theta. Boleh? Jadi, kita mesti mencari sudut COE terlebih dahulu. Untuk mencari sudut ini, kita juga perlu faham kedudukannya, iaitu di sebuah segitiga bersudut tegak. Sebab sini 90 darjah. Apabila kita nampak terdapat segitiga bersudut tegak di dalam soalan bab ini, dua cara penyelesaian yang biasanya digunakan adalah SOHCAHTOH. Saya tulis di sini, SOHCAHTOH. Ini ialah cara pertama. Dan kedua ialah teorem Pythagoras. Boleh dikatakan 95% akan menggunakan salah satu daripada cara ini. Di sini kita ingin mencari sudut COE kan? Maka cara SOHCAHTOH lebih sesuai. Sebab EC ialah opposite kepada sudut ini, iaitu O. Manakala EO ialah hypotenuse, iaitu H. Maka kita boleh menggunakan SOH. Sebab sin sesuatu sudut bergantung pada opposite dan hypotenuse. Sekarang kita ada O dengan H, maka kita perlu menggunakan sin sudut ini. Jadi saya boleh tulis apa? Sin sudut ini sama dengan 2.5 bahagi dengan 5. Saya tulis di bawah. Sama dengan 2.5 bahagi dengan 5. Kemudian kita hanya serahkan kepada kalkulator. Kita akan tekan Shift Sign. Sebab bila sign pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi Shift Sign. Tekan Shift Sign, kemudian kita letak pecahan 2.5 bahagi dengan 5. Sama dengan 30. Jadi saya boleh tulis sudut COE sama dengan 30 darjah. Selepas dapat sudut ini, kita label pada gambar raja 30 darjah. Untuk mencari nilai theta, kita hanya perlu menggunakan 180 tolak dengan 30 darjah. Jadi saya tulis di sini, theta sama dengan 180 tolak dengan 30. Maka kita dapat 150 darjah. Tetapi keperluan soalan ini ialah hitung nilai theta dalam radian. Jadi kita kena tukarkan darjah kepada radian. Kita tukar di bawah. Theta sama dengan apa? Theta sama dengan 150 darab dengan pi bahagi 180. Ini rumusnya untuk menukarkan darjah kepada radian. Tetapi di sini kita diberikan pi sama dengan 3.142. Jadi kita ganti nilai ini ke sini. Saya akan tulis theta sama dengan 150 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Kemudian tekan kalkulator. 150 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Dan kita mendapat jawapan 2.6183. Biasanya saya akan memberikan jawapan dalam 4 tempat perpuluhan untuk radian. Jadi saya akan tulis 2.6183 radian. Ini sahaja. Boleh kan?
Jika tak ada masalah, kita lihat soalan B. Hitung perimeter dalam cm seluruh rajak itu. Ingat, perimeter seluruh rajak keseluruhan. Boleh? Untuk soalan seperti ini, anda perlu tanya pada diri, bahagian manakah yang perlu dihitung sebelum kita dapat mencari perimeter? Untuk mengelakkan sebalang kesilapan, saya cadangkan kita label nombor pada bahagian yang kita perlu mencari. Sebagai contoh, kita perlu mencari lengkok DE kan? Ini saya label nombor 1. Kemudian kita perlu mencari lengkok EB, saya label nombor 2. Lepas tu kita nak cari BO kan, ataupun OB, nombor 3. Kemudian CO, nombor 4. Dan akhir sekali, D sampai C, nombor 5. Dengan ini, kita tahu bahawa kita perlu mencari ataupun menyenaraikan kelima-lima maklumat ini sebelum kita dapat menghitung perimeter. Baik, sekarang kita akan mencari satu persatu. Kita mulakan dengan lengkok DE. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai jejari dan sudut? Ada kan? Sebab jejari ialah 2.5 cm dan sudutnya ialah 90 darjah. Tapi 90 darjah perlu ditukarkan kepada radian sebelum kita menggunakan rumus S sama dengan J theta. Jadi saya akan tulis di tepi. Ini untuk soalan B. Pertama sekali, saya akan tukarkan sudut DCE kepada radian. DCE sama dengan 90 darjah. 90 darab dengan pi bahagi dengan 180. Jadi 90 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Jadi kita dapat apa? 90 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Kita dapat 1.571 radian. Selepas itu, barulah kita cari lengkok DE. Lengkok DE ini merupakan simbol lengkok DE. Pastikan anda tulis simbol ni. Jika tak tulis, anda mesti kena tulis lengkok DE. Boleh faham? Sebab lengkok DE tak sama dengan DE. DE ialah garis lurus dari D sambung ke E. Sekarang kita nak lengkok. Jadi lengkok simbol dia macam ni ataupun kamu tulis bahasa Melayu lengkok DE. Boleh? Jadi DE ialah apa? DE sama dengan J theta. J ialah jejari 2.5 cm darab dengan theta 1.571 radian. Kemudian tekan kalkulator 2.5 guna ini darab 2.5. Jawapannya lah 3.9275. Biasanya untuk panjang sisi kita akan nyatakan 3 tempat perpuluhan ataupun 2 tempat perpuluhan. Jadi di sini saya akan tulis 3.928. Ini panjang lengkok DE. Kalau boleh kita catatkan pada gambar ajar, nombor 1 ialah 3.928. Boleh? Selepas itu kita perlu mencari lengkok EB. Adakah kita mempunyai jejari dan sudut? Ada kan? Jejari ialah 5 cm dan sudut ialah theta. Theta tadi kita baru cari 2.6183 kan? Saya akan label di atas 2.6183 radian. Sedangkan jejari sudah ada, sudut sudah ada, maka kita sudah boleh mencari lengkok EB. Saya boleh tulis apa? Lengkok EB sama dengan J theta. Di sini J ialah 5 cm. Jadi saya tulis 5 darab dengan 2.6183. Kemudian kita tekan kalkulator. 5 darab dengan 2.6183. Jawapannya lah 13.092 cm. Boleh? Kemudian kita nak cari apa? Kita nak cari nombor 3 iaitu OB. OB sebenarnya sama dengan OE kan? Jejari iaitu 5 cm. Jadi saya terus tulis OB ialah 5 cm. Kita akan senaraikan ke semua maklumat di sinilah. Dan jangan terlupa labelkan kedua-dua maklumat ini pada gambar ajar. 13.092 yang ini ialah 5 cm. Kemudian kita nak cari apa? CO. Panjang CO boleh dicari tak? Boleh kan? Sedangkan COE
ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari panjang CO. Jadi saya tulis di bawah, CO sama dengan punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak dengan 2.5 kuasa 2. Ini teorem Pythagoras. Jadi kita tekan kalkulator, punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak dengan 2.5 kuasa 2. Dan kita dapat 4.330 cm. Ini adalah jawapan CO. Dan kita labelkan pada gambar aja 4.33. Dan sekarang kita hanya tinggal satu bahagian DC. Tetapi DC sama dengan CE kan, iaitu 2.5 cm. Sebab mereka adalah jejari. Jadi saya boleh catat DC sama dengan 2.5. Maka kita sudah dapat kesemua maklumat. Nampak tak? Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah 2.5. Semua sudah dapat. Kita sudah boleh mencari perimeter seluruh rajah. Jadi saya akan tulis agak panjang. Perimeter seluruh rajah sama dengan apa? Kita mulakan dengan paling atas. 3.928. Kita perlu kira ini, dan ini. Kelima-lima ini. Jadi 3.928 tambah dengan ini. Tambah dengan 13.092. Tambah dengan 5. Tambah dengan 4.330. Tambah dengan 2.5. Dan kita cari jumlah. 3.928 tambah 13.092 tambah dengan 5 tambah dengan 4.33 tambah dengan 2.5. Kita dapat 28.85 cm. Boleh? Saya tulis di sini. Ini jawabannya. Tak susah kan? Kalau tak ada masalah, kita tengok bahagian C. C rapat. Hitung luas kawasan berlorek. Ingat luas kawasan berlorek sahaja, bukan luas seluruh rajah. Kawasan berlorek di sini. Untuk soalan seperti ini, tanya pada diri, luas bahagian manakah yang perlu dihitung sebelum kita dapat mencari luas kawasan berlorek? Untuk mencari luas kawasan berlorek ini, kita perlu menggunakan luas sukuan DCE tolak dengan luas kawasan ACE, iaitu kawasan putih ini. Boleh? Tetapi kita belum tahu luas kawasan ACE. Maka kita perlu mencari luas sektor AOE dan luas segitiga COE terlebih dahulu. Sebab luas kawasan ACE sama dengan apa? Luas sektor AOE tolak dengan luas segitiga COE. Nampak kan? Bahagian ini sama dengan sektor tolak segitiga. Jadi, saya senaraikan langkah-langkah di tepi sebagai panduan. Kita perlu cari apa? Langkah pertama, cari luas sektor AOE. Kita cari luas sektor AOE. Kemudian kita cari luas segitiga COE. Langkah 2, luas segitiga COE. Kemudian langkah 3 ialah apa? Kita boleh cari luas kawasan ACE. Luas kawasan ACE. Dan langkah keempat ialah kita cari luas sukuan DCE. Luas sukuan DCE. Dan akhir sekali kita boleh cari luas kawasan berlorek. Kita guna langkah 4 tolak langkah 3. Nombor 5, luas kawasan berlorek. Maka kita perlu mencari luas sektor AOE terlebih dahulu. Boleh? Untuk mencari sektor AOE, tanya pada diri, adakah kita mempunyai jejari dan sudut? Ada kan? Jejari ialah 5 cm dan sudut ialah 30 darjah. Jadi, kita perlu tukarkan 30 darjah kepada radian terlebih dahulu. Saya akan tulis di bawah. Sudut AOE sama dengan 30 darjah. Saya tulis di sini. Sudut AOE sama dengan 30 darjah.
Kemudian kita akan menggunakan rumus tukarkan darjah kepada radian. 30 darab dengan pi bahagi dengan 180. Kemudian 30 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Dan kita tekan kalkulator. 30 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Jawapannya lah 0.5237 radian. Apabila kita dapat sudut AOE sudah ada kan, dan kita ada 5 cm, kita boleh cari luas sektor AOE. Saya akan tulis luas sektor AOE sama dengan apa? Rumusnya ialah 1/2 J kuasa 2 theta. J ialah 5 cm. 5 kuasa 2. Sudut ialah 0.5237. Kemudian kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 5 kuasa 2 kurungan 0.5237. Jawapannya adalah 6.546 cm2. Ini adalah luas sektor AOE. Kemudian kita nak cari apa? Kita nak cari luas segitiga COE. Boleh cari tak? Boleh kan? Sebab kita sudah ada tapak CO 4.33 cm dan tinggi ialah 2.5 cm. Jadi kita boleh tulis 1/2 darab 4.33 darab dengan 2.5. Ini adalah luas segitiga COE. Dan kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 4.33 darab dengan 2.5. Jawabannya adalah 5.413. Ini langkah kedua. Kemudian kita nak cari apa? Kita nak cari luas kawasan ACE. ACE di sini kan, tadi kita sudah bincang, kita akan guna luas sektor tolak dengan luas segitiga. Jadi saya akan salin luas kawasan ACE. Luas kawasan ACE sama dengan apa? Sektor tolak yang segitiga. Dan kita tekan kalkulator. 6.546 tolak dengan 5.413. Jawapannya lah 1.133. Boleh? Ini langkah ketiga. Selepas itu kita nak cari apa? Luas sukuan DC boleh dicarikan sebab kita ada jejari 2.5 cm, kita ada sudut 90 darjah. Dan 90 darjah kita sudah berjaya tukar kepada radian, iaitu 1.571 radian. Saya label di sini 1.571. Ini adalah radian. Ada jejari, ada sudut, kita boleh cari luas sukuan DCE. Jadi saya tulis di bawah luas sukuan DCE sama dengan apa? 1/2 J kuasa 2 theta. Rumusnya sama seperti luas sektor. Jadi saya ganti J ialah apa? J ialah 2.5 kuasa 2 darab dengan sudutnya ialah 1.571 radian. Kemudian kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 2.5 kuasa 2 darab dengan 1.571. Jawapannya lah 4.909 cm2. Apabila dapat luas sukuan DCE, kita sudah boleh mencari luas kawasan berorek. Kita akan guna luas sukuan tolak dengan luas kawasan ACE supaya kita boleh dapat kawasan berorek. Maksudnya langkah 4 tolak langkah ke-3. Jadi kita sudah ada 4.909 dengan luas kawasan ACE 1.133. Saya sudah boleh tulis luas kawasan berorek sama dengan ini tolak ini.
Dan kita tekan kalkulator. Jawapannya lah 3.776 ataupun kamu nak tulis 2 tempat perpuluhan pun boleh. 3.776 cm2. Boleh? Ini saja. Tak susah kan? Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan 2. Raja menunjukkan sektor BAC dengan pusat A. Bermaksud apa? Bermaksud AB dan AC ialah jejaringnya dan adalah sama panjang. Boleh? Kemudian sektor AOB dengan pusat O. Bermaksud apa? Bermaksud OB dengan OA ialah jejaringnya dan adalah sama panjang. Saya label di sini OB dengan OA sama panjang. Dan kita diberi OA sama dengan 17 cm. Saya label di tepi 17 cm. Dan kita diberi AB sama dengan 8.8 cm. Dengan ini kita tahu bahawa jejari untuk sektor AOB ialah 17 cm. Manakala jejari untuk sektor BAC ialah 8.8 cm. Dan kita nak cari apa? Cari sudut OAB dalam radian. OAB di mana? Di sini. Untuk mencarinya, tanya pada diri, kedudukannya di mana? Sudut OAB ini terletak di sebuah segitiga sama kaki. Nampak tak? OAB ialah sebuah segitiga sama kaki, di mana OA sama panjang dengan OB. Maka kita perlu faham sudut ini sebenarnya sama dengan sudut ini. Boleh? Jadi kalau kita nak cari sudut ini, boleh kan? Kita hanya perlu menggunakan 180 tolak 30 bahagi dengan 2 supaya kita boleh dapat sudut ini. Saya akan tulis di tepi. Sudut OAB sama dengan 180 tolak dengan 30 darjah bahagi dengan 2. Bahagian ini kamu boleh tekan kalkulator. 180 tolak 30. Kemudian bahagi dengan 2. Jawapannya lah 75 darjah. Tetapi kita nak cari sudut dalam radian. Jadi kita kena tukar 75 darab dengan pi bahagi dengan 180. Kemudian kita ganti 3.142 ke sini. 75 darab 3.142 bahagi dengan 180. Jadi kita boleh darab 75 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Jawapannya lah 1.3092 radian. Dan kita labelkan pada gambar aja 1.3092 radian. Sudut ini sama dengan sudut ini. Baik, sekarang kita lihat pada soalan B. Cari perimeter bagi sektor BAC. Sektor BAC. Jadi sama seperti soalan 1, tanya pada diri, bahagian manakah yang perlu dihitung sebelum kita dapat mencari perimeternya. Jadi saya akan labelkan nombor di tepi bahagian yang kita nak cari. Contohnya kita nak cari apa? Kita nak cari panjang AB kan? AB adalah bahagian pertama. Kemudian kita nak cari bahagian AC nombor 2. Dan kita perlu cari lengkok BC bahagian 3. Sedangkan panjang AB sudah ada iaitu 8.8 cm. Jadi saya catat di sini. AB sama dengan 8.8 cm. Kemudian kita nak cari panjang AC. Dan kita perlu tahu AC juga sama dengan 8.8. AC dengan AB ialah jejari untuk sektor BAC. Jadi saya akan tulis di sini AC sama dengan 8.8 cm. Akhir sekali, kita nak cari panjang lengkok BC. Adakah kita mempunyai jejari dan sudut? Ada kan? Jejari ialah 8.8 cm dan sudut ialah 1.3092 radian. Dengan dua maklumat ini, kita boleh cari panjang lengkok BC. Saya tulis di sini. BC, lengkok BC sama dengan J theta. J ialah 8.8. Sudut ialah ini. Kemudian kita tekan kalkulator. 8.8 darab dengan 1.3092.
Jawapannya adalah 11.521 cm. Dengan ini, kita sudah boleh mencari perimeter sektor BAC. Sebab 3 maklumat ini sudah ada. Kita label di sini 11.521. 1, 2 dan 3. 3 bahagian ini sudah ada. Jadi saya tulis di sini perimeter sektor BAC sama dengan 8.8 tambah dengan 8.8 tambah dengan 11.521. Dan kita tekan kalkulator. Jawapannya adalah 29.121 cm. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan C. Cari luas dalam cm2 rantau berorek. Sama seperti soalan 1, tanya pada diri, luas bahagian manakah yang perlu dihitung sebelum kita dapat mencari luas kawasan berorek. Untuk mencari luas kawasan berorek, kita perlu mencari jumlah luas sektor BAC dengan luas tembeling BA. Ini ialah tembeling. Jadi kita akan cari satu persatu. Untuk luas sektor BAC, tak ada masalah. Sebab kita ada jejari 8.8 cm, kita ada sudut 1.3092 radian. Jadi kita boleh terus menggunakan rumusnya. Saya tulis di sini, luas sektor BAC sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. J adalah apa? J adalah 8.8. Kemudian theta ialah apa? Theta ialah 1.3092. Sama dengan 1/2 darab dengan 8.8 kuasa 2 darab dengan 1.3092. Jawapannya adalah 50.692 cm2. Kemudian kita nak cari apa? Untuk mencari luas tembeling, kita mesti mencari luas sektor AOB. Keseluruhan sektor ini tolak dengan segitiga AOB. Boleh faham? Untuk mencari luas sektor AOB, kita perlu menyediakan jejari 17 cm dengan sudutnya 30 darjah. Dan kita mesti tukar 30 darjah kepada radian terlebih dahulu. Saya akan tulis di bawah AOB. Sudut AOB sama dengan 30 darjah. 30 darab dengan pi bahagi 180. 30 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Dan kita tekan kalkulator. 30 darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. Jawapannya adalah 0.5237 radian. Selepas dapat sudut AOB dan kita ada jejaringnya 17 cm, maka kita boleh cari luas sektor AOB. Saya tulis di sini, luas sektor AOB sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Jejari ialah 17. Kuasa 2 darab dengan 0.5237. Dan kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 17 kuasa 2 darab dengan 0.5237. Jawapannya adalah 75.675 cm2. Boleh? Selepas itu, kita perlu mencari luas segitiga AOB. Kita perlu sediakan sudut 30 darjah dengan jejari 17 cm. Formula dia apa? Masih ingat? Formula ialah 1/2 J kuasa 2 sin theta. Di mana J ialah 17 dan theta ialah 30 darjah. Di sini saya nak ingatkan anda semua, unit sudut di sebelah sin cos tangent adalah dalam darjah. Boleh? Bukan dalam radian. Jadi sekarang saya boleh guna formula ni untuk cari luas segitiga AOB. Saya tulis di bawah. Luas segitiga AOB sama dengan 1/2 J kuasa 2 sin theta. 1/2 darab dengan 17 kuasa 2 sin 30 darjah. Jadi pastikan anda beza. Tadi ialah radian. Sekarang ialah darjah. Boleh faham? Sebab theta ini di sebelah sin
Dan di sebelah theta ini tak ada sin cos tangent. Jadi pastikan guna radian. Boleh? Ini guna darjah. Maka kita boleh tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 17 kuasa 2 sin 30. Jawapannya adalah 72.25. Saya tulis di bawah. Dengan ini kita sudah boleh buat apa? Cari luas tembereng BA. Sebab luas sektor tolak luas segitiga akan mendapat luas tembereng BA. Saya tulis di sini. Luas tembereng BA sama dengan apa? 75.675 tolak dengan ini. Tekan kalkulator. 75.675 tolak dengan answer. Jawapannya lah 3.425 cm2. Akhir sekali kita sudah boleh mencari luas rantau berorek. Sebab luas rantau berorek terdiri daripada sektor BAC dengan tembereng BA. Kita sudah ada bahagian ini dan bahagian ini. Maka kita hanya perlu cari jumlah. Iaitu sektor BAC dengan tembereng BA. Jadi saya boleh tulis luas kawasan berorek sama dengan 50.692 tambah 3.425. Dan kita hanya perlu tekan kalkulator dapat jawapan. Jadi kita dapat 54.117 cm2. Ataupun kamu boleh tulis 54.12 cm2. Boleh? Ini saja. Kalau tak ada masalah, kita tengok soalan 3. Raja menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjari 10 cm terterap dalam sektor APB bagi sebuah bulatan berpusat P. Sektor APB bagi bulatan berpusat P. APB di sini berpusat P. Bermaksud apa? AP sama dengan BP kerana mereka merupakan jejaringnya. AP sama dengan BP. Kemudian garis lurus AP dan garis lurus BP adalah tangent kepada bulatan masing-masing di titik Q dan R. AP tangent, BP ialah tangent. Kita perlu faham sudut di antara tangent dengan jejari ialah 90 darjah, tangent dengan jejari ialah 90 darjah. Sekarang kita nak cari apa? Hitung panjang dalam cm lengkok AB. Dan kita semua orang tahu, kalau nak cari lengkok AB, kita perlu menyediakan jejari bagi sektor APB dan sudutnya dalam radian. Untuk sudut ini tak ada masalah kerana 60 darjah boleh ditukarkan kepada radian. Tetapi untuk jejari sektor APB susah sedikit kerana bukan mudah untuk mencari panjang AP dan BP. Soalan ini amat menguji kefahaman anda tentang jejari bagi sesuatu sektor. Kita perlu faham bahawa selain AP dan BP, terdapat jejari lain yang kita boleh lakarkan pada gambar raja ini. Iaitu kita boleh sambungkan satu garis lurus dari sini ke titik P dan pastikan melalui pusat bulatan O. Jadi saya akan sambung dari sini ke P. Anda perlu menggunakan pembaris. Boleh? Ini merupakan jejari untuk sektor APB dan sama panjang dengan AP dengan BP. Untuk memudahkan kita, saya akan letak huruf M di sini, M. Bermaksud kita perlu mencari MP sebab MP sama dengan AP sama dengan BP. Untuk mencari MP, kita perlu tahu bahawa M sampai O berapa cm? M sampai O adalah M sampai titik ini ialah 10 cm. Sebab MO sama dengan QO. Manakala OP perlu dicari dengan menggunakan cara SOHCAHTOA. Sebab apa? Sebab OQP ialah segitiga bersudut tegak. Di sini kita sudah mempunyai panjang OQ iaitu 10 cm. Dan kita hanya perlu menyediakan sudut OPQ iaitu di sini. Sedangkan segitiga OQP dan segitiga ORP adalah kongruent. Maka sudut OPQ iaitu di sini sama dengan sudut ini. Boleh?
Jadi sekarang saya boleh mencari sudut OPQ yaitu 60 bahagi dengan 2. Saya tulis di sebelah kanan. Sudut OPQ sama dengan 60 bahagi dengan 2. Jawabannya lah 30 darjah. Dan kita labelkan pada gambar darjah 30 darjah, sini pun 30 darjah. Dan di sini kita fokus pada segitiga ini. Kita boleh nampak 10 cm ini adalah sisi yang bertentangan dengan 30 darjah. Jadi saya label O di sini, opposite. Dan kita nak cari apa? Kita nak cari panjang OP. Bagi segitiga ini, OP merupakan hypotenuse. Jadi saya label H di sini. Sedangkan kita ada O, kita nak cari H kan? Jadi kita mesti menggunakan SOH. SOH. Sebab sin 30 darjah sama dengan O bahagi dengan H. Dengan ini kita boleh cari panjang OP. Boleh? Saya tulis di tepi. Sin 30 darjah sama dengan 10 bahagi dengan OP. Kemudian saya akan tukar kedudukan mereka. Dan kita boleh dapat OP dengan mudah. OP sama dengan 10 bahagi dengan sin 30 darjah. Dan kita serahkan kepada kalkulator. 10 bahagi sin 30. Jawapannya lah 20 cm. OP 20 cm. Dan MO ialah 10 cm. Dengan dua maklumat ini, kita sudah boleh mencari panjang MP. MP sama dengan 20 tambah 10, iaitu 30 cm. Bermaksud, jejari untuk sektor APB ialah 30 cm. Boleh? Dan kita nak mencari panjang lengkok AB kan? Kita mesti tukar 60 darjah kepada radian. Saya tulis di bawah, sudut APB sama dengan 60 darjah. 60 darab dengan pi bahagi dengan 180. 60 darab dengan 3.142 bahagi 180. Kita tekan kalkulator. Jawabannya lah 1.0473 radian. Ini jawapan sudut APB. Maka kita sudah ada jejari 30 cm dan sudutnya ialah ini. Kita sudah boleh mencari panjang lengkok AB. Betul kan? Kita ada sudut, kita ada jejari. Kita boleh cari panjang lengkok AB. Saya tulis di sini. Panjang lengkok AB sama dengan J theta. J ialah 30 cm. Theta ialah 1.0473. Darab dengan 30. Kita dapat 31.42 cm. Ini adalah jawapan untuk panjang lengkok AB. Boleh? Jika tak ada masalah, kita tengok soalan B. Hitung luas kawasan berorek. Baik, pertama sekali, tanya pada diri, luas bahagian manakah yang perlu dihitung sebelum kita dapat mencari luas kawasan berorek ini. Untuk mencari luas kawasan berorek ini, kita perlu menggunakan luas sektor APB keseluruhan tolak dengan luas segitiga OQP tolak dengan luas segitiga ORP tolak dengan sektor meja OQMR. Boleh? Kita akan tolak 3 bahagian supaya kita boleh dapat luas kawasan berorek. Jadi kita akan mulakan dengan luas sektor APB sebab kita ada sudut, kita ada jejarinya. Sudut ialah berapa? Sudut ialah 1.0473 radian. Boleh? Saya akan tulis di sini. Luas sektor APB sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. J ialah apa? 30 cm kan? 30 kuasa 2 darab dengan 1.0473. Kemudian kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 30 kuasa 2 darab dengan 1.0473. Jawapannya lah 471.285.
cm2. Ini adalah luas sektor APB keseluruhan. Kemudian kita nak cari luas segitiga OQP. Untuk mencari luas segitiga OQP, kita perlu menyediakan tapak dengan tinggi. Tinggi 10 cm kan? Kita nak cari tapak QP. Boleh tak kita cari QP? Boleh kan? Sebab tadi kita baru dapat O sampai P berapa cm? O sampai P ialah 20 cm. OP 20. OQ 10. Kita boleh cari PQ. Kita akan guna teorem Pythagoras. Saya tulis di sini. PQ sama dengan punca kuasa 2, 20 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Dan kita akan tekan kalkulator. Jawapannya lah 17.321 cm. Ini adalah panjang PQ. Dan saya akan label di sini. Sekarang kita ada tapak, ada tinggi kan? Maka kita boleh cari luas segitiga OQP. Jadi saya akan tulis di bawah. Luas segitiga OQP sama dengan 1/2 darab tapak, lepas tu darab tinggi 10 cm. Kita boleh dapat jawapan 1/2 darab dengan 17.321 darab dengan 10. Jawapannya lah 86.605. Kemudian kita nak cari apa? Luas segitiga ORP. Tetapi kita perlu faham luas segitiga ORP sama dengan luas OQP. Jadi saya boleh tulis di sini luas segitiga ORP sama dengan 86.605 cm2. Kemudian kita nak cari apa? Kita nak cari bahagian 3 ni, iaitu sektor major OQMR. Bagaimana cari? Kita perlu sediakan sudutnya. Sudutnya di sini. Ini ialah sudut reflex. Dan sebelum itu kita mesti dapatkan sudut ini. Sudut ini boleh dicari tak? Boleh kan? Sudut QOR. QOR sama dengan apa? 360 tolak dengan 90 tolak dengan 90 tolak dengan 60. Sebab OQPR ialah sisi 4. Betul? Jadi kita boleh guna 360 tolak ini, tolak ini, tolak ini. Jadi saya akan tulis di bawah sudut QOR 360 tolak 90 tolak 90 tolak 60. Jawapannya lah 120 darjah. Boleh? Apabila kita dapat sudut QOR di sini kan, kita boleh cari sudut refleksnya QOR juga. 360 tolak dengan 120. Jadi saya akan tulis sudut QOR reflex sama dengan 360 tolak dengan 120. 240 darjah. Boleh? Dan nanti kita nak cari luas sektor major kan, kita mesti tukar darjah kepada radian. 240 darab dengan pi bahagi dengan 180. Dan kita gantikan pi dengan 3.142 bahagi dengan 180. Jawapannya lah 4.1893 radian. Apabila kita dapat sudut ini, saya label di sini 4.1893 radian. Kita ada sudut, kita ada jejari 10 cm, maka kita boleh cari luas sektor OQMR. Sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 darab dengan 10 kuasa 2 jejarinya. Theta ialah 4.1893. Dan kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 10 kuasa 2 darab dengan 4.1893. 209.465. Dengan ini kita sudah boleh mencari luas kawasan berorek. Sebab luas kawasan berorek ini
ialah keseluruhan tolak bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Boleh? Bermaksud apa? Kita akan guna 471.285 tolak dengan jawapan ini, tolak dengan jawapan ini, dan tolak dengan jawapan ini. Boleh faham? Jadi saya akan tulis luas kawasan Bororek sama dengan 471.285 tolak 86.605 tolak dengan 86.605 tolak dengan ini. Sebab kita ada dua segitiga. Dan kita tekan kalkulator saja. 471.285 tolak 2 kurungan 86.605 tolak dengan 209.465. Jawapannya lah 88.61 cm2. Boleh. Ini saja. Baik, kita akan tambahkan perbincangan untuk hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.